Kalau kita bercakap tentang perang ni, apa yang akan terlintas dekat fikiran korang? Tak lain tak bukan, korang mesti akan terfikir tentang keganasan, kematian dan banyak lagi. Tapi hari ni aku just nak cerita sikit pasal 7 perang aneh dan pelik yang pernah berlaku dalam dunia kita ni. Dan kenapa pula perang-perang ni dikatakan pelik? Jom, my name is Gizri and this is Gistory. Perang pertama yang buat aku macam mind-blowing gila masa baca ni adalah perang yang paling singkat dalam sejarah tau. Selalunya kalau kita dengar pasal perang ni, ia akan mengambil masa selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari. Tapi perang yang ni tak guys. Korang nak tahu tak perang ni mengambil masa berapa lama? Cuba korang fikir. Kalau korang nak tahu, perang ni hanya berlangsung selama 40 minit sahaja guys. Memang singkat gila. 40 minit. Korang bayangkan. Dan perang ni dinamakan The Anglo-Zanzibar War. Perang The Anglo-Zanzibar ni adalah perang yang pelik di antara pihak British menentang pihak Zanzibar yang berlaku pada 27 Ogos pada tahun 1896. Perang Anglo-Zanzibar ni dikatakan terjadi kerana berlakunya perebutan takhta. Cerita dia macam gini tau. Selepas kematian Sultan Hamad bin Tuwaini pada masa tu, di mana dia ni merupakan pro kepada British dekat Zanzibar. Zanzibar ni pula merupakan tanah jajahan pihak British pada waktu tu. Sultan Khalid bin Bargash dia telah menjadi pengganti tau kepada Sultan Hamad bin Tuwaini ni. Dan kalau diikutkan, pengganti sultan ni mestilah mendapat persetujuan daripada konsul British. Tapi Sultan Khalid bin Bargash ni dia dah melanggar perjanjian tersebut dan dia terus menaiki takhta tanpa persetujuan pihak British. Sebab itulah pihak British ni marah guys. Sebenarnya pihak British ni pun dah ada calon diorang yang tersendiri tau, yang bernama Hamud bin Mohammed. British ni kalau dah kena macam tu, diorang ni apa lagi guys? Diorang jadi bengang. Dah lah pihak British ni dia minta elok-elok tau dekat Sultan Khalid bin Bargash ni untuk turun takhta tu. Tapi Sultan Khalid ni dia buat dono, dia tak peduli apa semua tu. Dan lepas tu korang nak tahu dia buat apa? Dia pergi suruh pula angkatan tenteranya untuk lawan dan mempertahankan istana dia dari pihak British. Akhirnya pihak British pun melawan balik dengan serangan pada pukul 9 pagi 27 Ogos pada tahun 1896. Dikatakan pada waktu tu pihak British telah membedil istana tempat si Sultan Khalid ni, dan akhirnya pada waktu tu juga Sultan Khalid bin Bargash telah tewas di tangan pihak British. Perang yang kedua ni pula guys, memang bagi aku paling pelik lah. Mana tak peliknya guys. Perang ni dinamakan The Pig War. Korang tahu kan pig, P-I-G tu. Kalau dalam bahasa kita, babi lah kan. Perang ni dinamakan The Pig War sebab, korang fikir apa? Sebab pada waktu tu, kejadian ini berlaku hanya kerana tertembak seekor babi. Yes, babi je guys. Memang aku pun tak faham lah diorang semua ni. Tapi benda ni memang betul-betul terjadi tau. Hal ini disebabkan kerana adanya konfrontasi pada tahun 1859 di antara pihak British dan Amerika ke atas sempadan antara Amerika Syarikat dan Amerika Utara British. Kawasan yang dipertikaikan tersebut ialah San Juan Islands, di mana ianya terletak di antara Pulau Vancouver dan Tanah Besar Amerika Utara. Vancouver ni kita tahulah sekarang Canada. So, perang babi ni dipanggil perang babi ataupun The Pig War kerana perang ni tercetus seperti yang aku cakap dengan tadi, hanya sebab seekor babi telah ditembak mati dekat sempadan tu. Dan dalam peperangan tu diorang tak puas hati sebab ada yang melebihi sempadan kata orang. Sebab itulah perang ni terjadi. Tetapi aku memang tak boleh hadam lah, aku tak boleh belah lah, sebab perang ni hanya kerana seekor babi. Dan dalam perang ni tak ada siapa-siapa yang terkorban melainkan babi tadi itulah. Hanya seekor babi je guys.
Kalau tadi kita ada perang yang paling singkat dalam sejarah dunia, tapi kali ini kita akan berbincang pula pasal perang yang luar biasa lamanya, iaitu dinamakan 335 Years War. Perang yang berlanjutan selama 335 tahun ni tanpa ada seorang pun yang terkorban, di mana perang ini berlaku di antara Belanda iaitu Netherlands yang menentang Kepulauan Scilly yang terletak di perairan barat daya United Kingdom. Dipendekkan cerita, setelah beratus tahun perang ni berlaku, keadaan yang jadi tak menentu ni kan, akhirnya perjanjian damai telah ditandatangani pada tahun 1986. 335 tahun. Memang sangat-sangat lama, guys. Aku nak tanya korang lah kan, kalau korang bermusuh dengan seseorang ataupun someone ni, agak-agaknya lah kan, korang ada selera tak nak duduk semeja dengan diorang? Aku rasa most of us mesti tak kan. Kalau boleh, kelibat diorang pun kita tak nak tengok, apatah lagi nak duduk semeja. Tapi berbeza pula dengan cerita yang satu ni, di mana dalam cerita ni pegawai-pegawai tentera kedua-dua belah pihak akan minum bersama-sama pada waktu malam dan akan berperang pada waktu pagi. Bunyi memang pelik kan? Tapi betul, guys. Benda ni memang terjadi dan nama perang ni dinamakan Moldovan Transnistrian War. Ceritanya bermula setelah Soviet Union jatuh dan 2/3 dari Moldova pada waktu tu nak bergabung dengan Romania dan negara-negara jiran barat. Tapi bahagian timur sungai Dniester ni, dia orang nak tinggal dekat Ukraine dan Rusia pula. Dan benda ni terjadi, perang pun meletuslah kerana ketidaksefahaman di antara kedua-dua pihak ni. Bila dah Moldova dan Transnistria ni berperang, orang-orang semua pelik lah kan. Orang-orang macam hairan. Ada yang gelar perang ni Drunken War, iaitu perang mabuk. Sebab pegawai perang tu, diorang bertemu setiap malam tau untuk minum bersama, dan pada sebelah paginya pula diorang berperang. Diorang menembak di antara satu sama lain. Memang macam tak masuk akal kan, tapi inilah yang berlaku pada perang Transnistrian War tu, guys. Perang yang kelima yang kita nak bincang dalam video kali ini adalah Emu War. Emu tu adalah sejenis burung kan? Memang sejenis burung. Biasanya guys, kita dengar manusia ni akan berperang sesama manusia. Tetapi dalam perang ni, diorang pergi perang dengan burung. Manusia perang burung, guys. Tapi betul, kejadian ini berlaku dekat Australia, di mana perang Emu ni adalah satu operasi ketenteraan yang berlangsung selama seminggu yang dijalankan dekat Australia pada November 1932 untuk menghilangkan kebimbangan orang ramai pasal beberapa ekor burung emu yang dikatakan mengamuk di daerah Champion yang terletak di barat Australia. Burung-burung emu ni pada waktu tu diorang bertindak balas tau pada musim yang panas, yang panjang, dan menyebabkan diorang ni, burung-burung ni, kekurangan makanan dan juga minuman, kekurangan air. Sebab itulah diorang ni macam mengamuk. Perang ni berlaku di bawah pimpinan Major Meredith dari Royal Australian Artillery yang memberi arahan kepada satu pasukan askar bersenjata dengan 2 senapang mesin Lewis dan 10,000 pusingan peluru tau. Diorang guna machine gun tu, guys. Memang hebat time tu. Tapi sayangnya guys, diorang ni menembak tak guna akal tau. Memang tak pakai otak. Burung emu yang pada waktu tu boleh berlari selaju 50 km sejam. Memang diorang tak dapat tembak dengan tepat. Burung emu ni dengan mudah je diorang pergi larikan diri walaupun selepas ditembak oleh machine gun ni. Sepanjang seminggu operasi ni dijalankan, hanya 20,000 burung emu je yang berjaya dibunuh. Dan akhirnya komander Australia pada waktu tu hairan lah, dan dia start bandingkan burung emu ni dengan askar dia. Lepas beberapa hari, Menteri Pertahanan pun mengarahkan diorang semua ni untuk dah stop lah. Okay, stop. Enough is enough. Dan akhirnya diorang pun stop perang ni dan kemenangan adalah milik burung emu, guys. So maksudnya di sini tentera Australia telah kalah dalam peperangan emu ataupun Emu War ni. Okay guys, seterusnya perang yang keenam ni, di mana perang ni adalah perang yang berpunca oleh bola sepak dan dinamakan The Football War. Sebab apa? Perang ni terjadi antara El Salvador menentang Honduras pada tahun 1969. Dan kejadian ini berlaku pada babak kedua kelayakan Piala Dunia pada waktu tu, 14 Julai 1969 di zon Amerika Utara. Perang ni hanya berlangsung selama 100 jam atau lebih kurang dalam 5 hari. Dan perang ni dikatakan tercetus
tu sebab masalah imigrasi antara El Salvador ke Honduras. Akhirnya El Salvador melancarkan serangan ke atas Honduras, dan selepas kejadian tu El Salvador pun akhirnya join juga World Cup pada tahun 1970 dan mereka gagal untuk maju dari peringkat kumpulan. Perang yang terakhir ini dinamakan War of 1812 yang disebabkan oleh kerosakan komunikasi telegraf. Perang ni juga dikenali sebagai Mr. Madison's War sebab perang tu dianggap sangat aneh. Sebab ialah kan, perang ni berlaku hanya masalah komunikasi telegraf rosak je guys. 2 hari sebelum perang ni diisytiharkan, kerajaan British pada waktu tu cakap dia orang nak masukkan satu undang-undang ni, dan mereka tak sempat nak bagi tahu sebab mesin telegraf rosak guys. Sebab itulah perang ni terjadi. Sebab itulah benda ni menyebabkan pertelingkahan di antara kedua-dua pihak. Lepas perang tu berlaku, wujudlah perjanjian keamanan yang telah menghentikan perang ni, tapi isu-isu penyebab perang tu berlaku tak settle lagi guys. Dia orang macam settle tapi macam tak settle tau. Last sekali kedua-dua pihak ni mengaku dia orang menang. Yang ni mengaku menang, yang seorang lagi mengaku menang. Dan pada waktu tu peperangan ni berlaku disebabkan hanyalah masalah komunikasi. That's it. So guys, kesemua perang-perang yang aku ceritakan sebentar tadi memang agak pelik, dan kalau kita fikir secara mendalam, kita mungkin berfikir kenapa diorang ni berperang. Tapi ialah kan, benda ni memang kita tak boleh nafikan. Apabila kita dalam perasaan amarah tu, macam-macam benda boleh terjadi tau. And that's why kita kena fikir banyak-banyak sebelum kita melakukan sesuatu perkara tu. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang masih lagi setia menonton video ni sampai habis. Thank you so much guys. Sekali lagi, hit the like button if you like this video. Share it to your friends and your family. Subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel Gistory. And I'll see you guys again in the next video. Peace.